Ada yang mengatakan kita tak boleh makan makanan berkuah waktu berdiet. Betul atau tidak? Tapi di sini saya nak kongsikan 3 cara mudah dan berkhasiat bagaimana dengan makan makanan berkuah itu kita dapat membakar lemak di perut. Ya, belly fat. I got your attention now? Okay, stay tuned. Hi, salam Afia. Saya Hazlina, co-founder Afia Life dan juga certified nutrition coach. Okay, topik saya hari ini memang menarik perhatian, terutamanya jika anda mempunyai belly fat. Saya akan kongsikan 3 cara ini untuk dapat mengempiskan perut anda. Sebabnya saya dah gunakan cara ni kepada member saya yang terdahulu dan ada yang telah pun turunkan dia punya especially ukuran lilit pinggang, hips dia kan, punggung 1 hingga 2 inci dalam 5 hari. Okey, nak tengok tak apa makanan yang saya beri? Antaranya ini adalah makanan berkuah. Siapa kata tak boleh makan berkuah waktu diet? Tadi tu adalah pumpkin soup. Mereka kata lebih sedap daripada secret recipe punya. Okey. So dalam 5 hari program kami 5 hari itu saya ada campurkan, ada yang makan berkuah, ada yang makan raw dan sebagainya. So boleh, siapa kata tak boleh? So bagaimana 3 cara tersebut? Pertama, anda kena makan 2 cawan sup sayur. Mesti kurang daripada 100 kalori ini. Dan kita makan sup sayur ni sebelum kita makan makanan lain tau. Ambil yang lain kalau kita nak, tapi saya akan garanti yang anda akan rasa kenyang selepas makan sup sayur ni. Tu sebabnya anda tak maulah kalau makan pun makan sedikit je kan, macam rasa je. Tapi saya garanti lepas makan sup sayur 2 cups ini anda tak mau makan yang lain sebab anda dah kenyang. Saintis menggelarkan sup sayur yang sebegini sebagai preload food. Cara kedua, tambahkan sayur hijau dalam sup tersebut. Saintis memanggilnya pula sebagai fat blocker. Sayur hijau di dalam ada satu ingredients dalam sayur hijau ini yang dipanggil thylakoid. Bila kita makan, dia akan bind dengan lipase, satu jenis enzim, enzim yang menghadamkan lemak. Dan kemudian kalau kita katalah kita ambil makanan yang berlemak pula, lemak itu tadi, yang lipase adalah enzim yang menghadamkan lemak. Jadi sayur hijau tu, ramuan dalam sayur hijau tu akan bind dengan lipase dan lipase ni akan tangkapkan lemak tu. Ini dalam bahasa mudahnya, lemak yang kita dah makan tu dia akan hold, pegang. Sepatutnya dalam perut kita kena hadamkan lemak ni, makanan semua kena hadamkan, kemudian dia akan jadi partikel-partikel kecil kan, kemudian barulah akan diserap oleh tubuh. Tetapi bila kita makan, dia tak dapat dihadamkan. Dia tak dihadamkan serta-merta. Usus kita ada 2 kan, ada yang usus kecil kan. Usus kecil ni sebenarnya panjang tau, panjang. Dalam average dalam 7 meter ataupun 3.5 kali ganda daripada height. Cuba anda bayangkan, kalau height anda tu 5 kaki, so dia jadi 15 kaki panjangnya usus kecil tu, tapi dia muat dalam perut kita. Okey, so apa yang berlaku tadi tu, dia akan bindkan lemak-lemak yang kita makan tu sehingga ke akhir usus kecil tu baru dilepaskan, barulah akan lipase tadi tu akan mula hadamkan lemak yang kita makan tu. So maksudnya sepanjang 7 meter atau sepanjang 3.5 kali ketinggian anda tu di dalam usus kecil itu, tiada serapan lemak langsung. Okey. So bila dah sampai ke hujung, baru dia masuk pula ke usus besar. Tapi usus besar ni tak panjang. Usus kecil tu yang panjang. Dia masa dalam usus besar barulah berlakunya penghadapan lemak tadi tu, dan barulah lemak itu akan mula diserap. So nampak tak?
sedikit sahaja lemak yang akan diserap oleh tubuh kita. So, itulah dimaksudnya fat blocker tadi tu. Cara ketiga, kita kena pilih makanan ya, plant based terutamanya, sama ada yang berdaun hijau ataupun yang plant based lah ya, yang tinggi kalsium. Makanan yang tinggi kalsium contohnya macam edamame, kale, sawi, bok choy, sweet potatoes, stewed tomatoes ya, pumpkin macam tadi tu. Kan saya berikan member saya tadi, saya tunjukkan antara sup yang kita bagi adalah pumpkin soup. Okey, yang sedap tu. Mereka minta lagi sebenarnya. Okey. Bila kita makan makanan ini ya, kita tambahkan, jadikan dia sup ya, makanan yang kaya dengan kalsium ini, ia juga akan bertindak sebagai fat blocker. Tapi ini fat blocker ni berbeza sedikit daripada fat blocker yang tadi tu ya. Yang tadi tu dia akan mengurangkan serapan di dalam usus kan. Tetapi fat blocker jenis kalsium ini pula akan membuatkan semua lemak-lemak yang kita makan tu ya, tak diserap oleh tubuh, tetapi sebaliknya akan dibuangkan sebagai stool. Masa kita buang air besar, lemak-lemak tu akan keluar sekali. So, maksudnya badan kita tak serap juga. Itu adalah fat blocker yang kedua. Ini adalah 3 caranya untuk kita makan makanan berkuah yang dapat mengurangkan lemak-lemak, penyerapan lemak, dan of course bila kita makan tu kita punya perut, pinggang semua pun akan menjadi lebih ramping. So siapa kata tak boleh makan kuah? Boleh, tetapi kuah yang macam mana? Janganlah ambil makan berkuah yang berlemak ya, bersantan, lepas tu yang tinggi sodium kan, yang tinggi perasa, itu semua kita tak mahu. Itu sebabnya kalau lebih elok adalah kita masak sendiri, dan kita masak jenis makanan yang berkuah yang macam mana? Yang macam saya sebutkan tadi. 3 caranya iaitu kena tambahkan sup, sayur, lepas tu tambahkan daun hijau kan, sayuran hijau dan sayuran yang tinggi kalsium. Okey, walaupun kalsium ini bagus ya, dia sebagai fat blocker, itu tak bermaksud yang anda boleh gantikan sayur ini dengan suplemen kalsium. Okey, it's not the same at all ya. So tak boleh. Bila saintis buat kajian yang kalsium suplemen ini, dia tidak memberi impact seperti kita makan sayur yang tinggi kalsium. So jangan fikirkan shortcut. Okay, no shortcut. So the best adalah plant based whole food juga. Okay, so faham? Boleh buat? Senang sahaja sebenarnya. So tak ada lagi masalah nak makan sup sayur ke, nak makan makanan berkuah ke waktu diet. Tak adalah, kita tercekik je makan tanpa berkuah kan. Thank you for watching. Salam afiat dari saya, Hazlina. Bye.